Mari kita berdoa. 我们一同进入祷告。 Bapa kami di surga, kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur. 我们以感恩的心来到你的圣宝座前来父， Karena di tengah-tengah hari Sabat, kami boleh berdiam diri di hadirat-Mu. 因为主在整个安息日当中，我们可以来到你的殿中安息在你的面前， Kami boleh menyaksikan kebaikan-Mu. 我们可以见证你的美善， Kami boleh merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah penyembahan kami. 在我们的整个敬拜当中，我们可以享受你的莅临。 Tuhan, jangan biarkan kami pulang dengan sia-sia. 不要让我们空手而回去， Tetapi kami boleh mendengar Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. 而是呢，我们可以听到你对我们个别的诉说， Sehingga ibadah kami ini boleh memperbaharui hidup kami sekali lagi. 使得主今天早上崇拜可以再度来更新我们的生命。 Tuhan berkati kedua hamba-Mu ini dengan segala keterbatasannya. 主啊，求你来祝福你仆人与使女。 Sehingga kedua hamba-Mu ini boleh melayani-Mu di atas mimbar ini dengan firman yang sudah disiapkan. 好让他们可以很自由自在的传递你的福音， Sehingga jemaat boleh mendengarkannya. 使得弟兄姐妹可以 Boleh 领受到， menghidupi firman-Mu. 并且可以将主的话语活出来。 Terima kasih Tuhan. 主感谢你， Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan 我 berdoa. 们如此感恩祷告，是奉主耶稣的名来祈求， Amin. 阿门。 Saudara-saudaraku, kita hidup di zaman yang sangat unik. 我们也活在一个很特殊的时代， Zaman di mana seseorang bisa menjadi raja dalam semalam. 就是在一个人在这个时代当中，一个人能够在整晚当中成为一个君王。 Hari ini diangkat, hari ini dipuji, hari ini diviralkan. 今天被关注，今天被爆红，今天被人拥戴。 Hari ini orang boleh mengatakan engkau baik sekali, engkau luar biasa sekali, engkau pintar sekali. 很多人，今天人们会说，哎，你很厉害啊，你就很好啊，等等。 Dan besok kemudian mereka bisa mengatakan, enggak lah dia biasa-biasa aja. 可是呢，隔天确实是同样的人，他会说啊，没有了，他只是普普通通而已。 Besok bisa dijatuhkan, besok dihujat, besok dilupakan oleh orang-orang. 甚至呢，他还是会辱骂你，甚至呢把你遗忘掉。 Kalau kita lihat zaman sekarang, zaman di mana banyak suara sekali di dalam kehidupan kita. 我们看待这个时代是在我们生命当中很多的声音在那边徘徊， Semua orang bisa memberi opini. 很多人可以，就是所有的人都可以给我们看法， Semua orang bisa memuji. 可很多人都是可以给我们赞赏， Apalagi kalau kita masuk ke dalam media sosial. 更何况我们进入社会媒体。 Orang bisa menaikkan satu kejadian, lalu banyak orang bercerita, banyak orang yang mendukung, banyak orang yang menolak. Akhirnya seringkali juga terjadi pertengkaran di dalam media sosial itu. 然后在整个社会媒体当中，人们可以上传一个新闻，然后呢，很多人在那边可以谈论，有的赞成，有的是反对，甚至呢，也不少人在多媒体里面、社会媒体里面争吵。 Inilah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan sekarang ini. 这就是在现代社会所发生当中的 Tetapi 事件。 uniknya di dalam Alkitab, Yesus juga pernah mengalami momen viral terbesar di dalam hidupnya. 在整个圣经当中，我们也知道耶稣曾经被爆红过。 Ketika ia masuk ke Yerusalem, banyak orang memuji dia, banyak orang mengeluh-elukan dia, banyak orang bersorak-sorak untuk menyambut dia. 当他进入耶路撒冷的时候，有很多人的欢呼，很喧哗的来迎接他。 Waktu dia memasuki Yerusalem, banyak orang berteriak, Hosana, 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 diberkatilah dia yang datang sebagai raja. 当他进入耶路撒冷的时候，众人都是喊着说：“何沙那奉主名来的，是应当称颂的。” Yesus dimahkotai dengan pujian. 耶稣是用那个整个赞美来拥戴他为冠冕。 Tetapi hanya dalam beberapa hari suara yang sama berubah menjadi salibkan dia, salibkan dia. 可是呢，再过几天，只是在几天之内而已呢，同样的人们口中发出来所说的，就是把他钉十架，钉十架。 Hari ini kita akan belajar satu hal yang sangat penting sekali. 今天早上我们要学习很重要的一件事， Bagaimana Yesus tetap berjalan menuju salib meskipun dia dimahkotai dengan pujian. 即便呢人们用称赞来拥戴他为冠冕，他仍然如何的来迈入十字架。 Mari kita baca Alkitab kita ya. Lukas 19 ayat 37 sampai 41. 我们一同来翻开路加福音第19章第37到41节。 Yang Indonesia kita baca bersama-sama, kemudian yang Mandarin ya. 37 sampai 41. 首先用以你语来读，之后才有一同用华语来读37到41节。 Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat.
Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu ini." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. 路加福音第19章第37节，将近耶路撒冷征下橄榄山的时候，众门徒因所看见的一切异能，就欢乐起来，大声赞美神，说：“奉主名来的王是应当称颂的，在天上有平安，在至高之处有荣耀。”众人中有几个法利赛人对耶稣说：“父子，责备你的门徒吧。”耶稣说：“我告诉你们，若是他们闭口不说，这些石头必要欢呼起来。”耶稣进到耶路撒冷，看见城，就为他哀哭。 Saudara-saudaraku, apa yang kita pelajari dari ayat ini? 从这些经文当中，我们学习的是什么呢？ Yang pertama yang kita pelajari yaitu Yesus memang layak dipuji, tetapi orang tidak selalu mengerti dia. 第一点，耶稣确实是应当被称颂的，可是人们是不懂他。 Di ayat ke-38 di sana dikatakan diberkatilah dia yang datang sebagai raja. 38节内说到说，奉主名来的王是应当称颂的。 Saudara-saudaraku, pujian itu bukan pujian kosong. 这个称赞并不是一个空的称赞。 Yesus memang raja. 耶稣却是个君王， Yesus memang layak dipuji. 他也是应当称颂的。 Masalahnya bukan pada pujian itu. 问题是不是在称颂那里？ Masalahnya adalah pada pengertian orang-orang yang memuji Tuhan Yesus. 问题是那一些称颂、开口称颂耶稣的人，他们的认知如何？ Pada waktu mereka mengatakan Hosana, diberkatilah mereka yang datang. Dia yang datang sebagai raja. 人们开口说，奉主名来的王是应当称颂的。 Memang mereka menyambut Yesus itu sebagai raja. 他们确实是来迎接耶稣成为君王。 Tetapi raja yang seturut dengan ekspektasi mereka. 可是呢，按照他们的理智、他们的欲望所想要的君王， Mereka berharap Yesus datang sebagai raja, yaitu yang akan mengusir kerajaan Romawi yang menjajah mereka itu. 他们是希望耶稣是成为能够帮他们驱走罗马帝国正在辖制他们的罗马帝国。 Mereka mengharapkan Yesus datang untuk memulihkan kejayaan bangsa Israel. 他们盼望耶稣来临，能够恢复以色列人的一个雄伟。 Mereka mengharapkan Yesus datang untuk membawa kemenangan politik bagi mereka. 他们是希望耶稣的来临能够带给他们政治上的胜利。 Singkatnya mereka menobatkan Yesus sebagai raja, supaya raja itu seturut dengan keinginan mereka. 换句话说，他们希望那个君王，他把耶稣拥戴成为君王，好让这些君王能够来去成全他们所愿的事。 Yang mereka inginkan seturut dengan pemikiran mereka. 他们心里所愿的，他们心里所想要的。 Tetapi Yesus datang sebagai raja jauh lebih dalam daripada sekedar yang mereka pikirkan. 可是呢，今天耶稣来到这个世界为君王呢，远超过他们能够所想到的。 Yesus datang bukan untuk membebaskan mereka dari kerajaan Romawi. 耶稣来并不是让他们从罗马帝国当中得到释放， Bukan membalikkan kejayaan bangsa Israel. 也不是带领他们回到以色列当时候的雄伟。 Tetapi yang lebih dalam dan lebih penting, yang terpenting itu yaitu membebaskan manusia dari dosa. 可是呢，更深入的、更重要的，就是把人们从罪的俘虏当中得着释放。 Dan ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita hari ini. 这也是在我们今天的生活常常发生的事件。 Kita bisa memuji Tuhan. 我们可以开口赞美上帝， Kita bisa katakan Allah itu baik sekali. 我们可以开口说上帝美好， Kita bisa katakan Tuhan engkau luar biasa. 我们可以说上帝你实在太奇妙。 Tetapi belum tentu kita mengerti akan Tuhan itu sebenarnya. 可是呢，问题是我们还不见得真的明白真正的上帝。 Kita mengatakan Tuhan itu baik kalau Tuhan itu mengikuti kemauan kita. 今天如果上帝来成全我们的心意，我们就说上帝是美好。 Kita katakan Tuhan luar biasa kalau Tuhan seturut dengan pemikiran kita. 如果上帝今天的构想是想跟我们一样的话，我们会说上帝真奇妙。 Bagaimana kalau Tuhan tidak memberkati kita pada waktu kita bergumul? 今天如果我们正在挣扎当中，我们认为上帝没有祝福我们的时候，我们会怎么样呢？ Bagaimana kalau kita lagi bergumul dengan sakit penyakit tapi tidak disembuhkan oleh Tuhan? 今天我们跟病当中病魔剥夺，可是呢，上帝迟迟的没有医治我们。
Apakah kita tetap akan mengatakan Allah itu baik? 我们是否还是依然会说上帝是美好的？ Atau kita akan mengatakan Tuhan di manakah engkau? Kenapa engkau nggak membantu aku? 或者我们会说上帝你在哪里？你为什么没有帮我？ Saudara-saudaraku, 亲爱的弟兄姐妹， di zaman ini, di hari ini, di saat ini kita hidup dengan penuh dengan notifikasi. 这个时代我们活着充满了很多的消息， Kita follow seseorang di media sosial. 在社会媒体当中，我们关注某一些人， Kita suka dengan apa yang dia post, lalu kita mengatakan kasih satu hati. 我们喜欢他所呈现的文章，然后我们就关注他，给他一颗心。 Dan kita mengatakan, wah bagus sekali. 我们说，哎，很好， Lalu kita follow dia. 我们就关注他。 Padahal kita tidak benar-benar kenal dia. 我们不认识他是谁， Tapi kita cuma melihat postingannya dia dan kita suka dan kita mendukung dia. 我们只是看到他所上传的文件或者是图片，我们喜欢，我们就关注他了。 Bagaimana kalau dia mempostingkan sesuatu yang tidak kita suka? 今天如果他现在上传的文章或者是图片是不符合我们的， Mungkin kita akan mengunfollow dia. 也许呢，有可能我们会不关注他了，停止关注他。 Saudara-saudaraku, banyak orang yang memperlakukan Yesus seperti itu. 今天很多人这样子的来对待耶稣， Mereka memuji Yesus, memuji Tuhan kalau Tuhan itu menjawab apa yang mereka inginkan. 今天如果上帝答复他们所要的，他们就是开口赞美上帝。 Mereka memuji selama Yesus sesuai dengan harapan mereka. 当耶稣如果他认为耶稣符合他们所想要的时候呢，他们开口称颂他。 Saudara-saudaraku, 亲爱的弟兄姐妹， Yesus memang layak dipuji. 耶稣确实是应当被称颂的。 Tetapi pujian orang tidak mengerti akan dia. 可是呢，人们所开口所呈现的称颂，他们并不了解他们。 Yang kedua yang 不了 kita 解他。 pelajari, 第二点，我们可以学习到的， Yesus tidak dikendalikan oleh pujian. 耶稣没有被称赞控制。 Ketika orang-orang Farisi melihat murid-murid Tuhan Yesus bersorak-sorak Hosana, Hosana, diberkatilah dia. Ya kan, orang Farisi berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. 当法利赛人看到耶稣的门徒开口和散那和散那奉主名来的王是应当称颂的时候呢，法利赛人对耶稣说：“夫子，责备你的门徒。 Yesus menjawab apa?” 耶稣怎么回答？他说 Dia katakan jika mereka diam, batu akan berteriak. 耶稣说：“若他们闭口不说，石头必要欢呼起来。” Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa bukan Yesus rindu haus akan pujian. 这告诉我们说，耶稣并不是渴慕、渴望、解渴的被称赞， Tetapi karena memang dia layak untuk dipuji. 乃是他是应当被称赞的。 Sampai dia mengatakan kalau orang tidak memuji aku pun, batu pun akan berteriak, akan memuji aku. 甚至他会说，人如果闭口不说的话，石头必要欢呼起来赞美我。 Tetapi perhatikan baik-baik. 我们要好好的注意， Ini bukan berarti Tuhan Yesus haus akan pujian. 这并不是意味到说耶稣很渴望被称颂。 Ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus tidak hidup dari pujian manusia. 这个教导我们，告诉我们说，耶稣不是靠着人们的称颂而活。 Yesus tidak mencari validasi dari orang lain melalui puji-pujian kepadanya. 耶稣没有透过人们的称颂来去寻找他的自我， Yesus tidak mengejar popularitas. 他没有去寻找他的那个人气， Yesus tidak mengubah arah karena sorakan orang lain. 也不会今天也不会因为人们的欢呼就改变了他生活的方向。 Semua orang berteriak mengeluh-elukan dia, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang sebagai raja. 众人开口喊着说：“和散那，和散那，奉主名来的王是应当称颂的。” Lalu Tuhan Yesus mengatakan, iya enak banget ya dipuji-puji orang ya. 主耶稣难道是说：“哎，这样很好哎，被人们这样称颂？” Ya udah lupain salibnya itu, nanti tunda lagi. Mungkin bulan depan baru gua naik ke salib deh. Gua enjoy dulu, gua disorakin, gua dielu-elukan, gua lagi naik daun, naik level, lagi viral, jadi terkenal. 难道耶稣这样说？哎，这样子被称颂很好哎，那十字架就延后1个月吧，让我先享受现在状况，被人们高举，这样状况很舒服的。 Tidak. 耶稣没有这样子说， Tuhan Yesus tetap pada misinya. 主耶稣仍然踏入在完成他的使命， Dia tidak berubah. 他没有改变。 Nah, saudara-saudaraku, 亲爱的弟兄姐妹， jujur saja kita seringkali hidup dari suara orang lain.
今天我们要承认，我们常常是靠着人的声音而活。 Kita dipuji, kita menjadi semangat. 被人家收到人家称赞，我们就开始有活跃的起来。 Kalau dikritik, kita langsung merasa down. 被批评的话，我们觉得就开始消极。 Kalau kita diapresiasi, kita merasa berarti sekali. 得到人家的称赞，我们觉得说我们很有意义。 Kalau diabaikan orang, kita merasa kita tidak ada gunanya. 被人家忽略的话，我们觉得说，哎，我毫无意义的。 Akhirnya kita dikendalikan oleh suara orang yang di luar sana yang mengatakan lu baik, kamu jahat, kamu jelek, kamu tampan. Dan kita diombang-ambingkan oleh suara yang kita dengar itu. 导致呢，我们被这些声音的话被摇摆不定，然后又说你好啊，有的人说你坏，你帅，你很丑等等那一些，直到最后的话，我们就被这些声音摇摆不定。 Akhirnya bagaimana kehidupan kita? 我们生活如何呢？ Kita dengar orang lain suara yang mengatakan ini dan itu. Akhirnya kita tidak mengerti tujuan hidup kita itu apa. 我们就是因为听了太多这样子的声音，到最后我们不明白我们生活的目的、生命的目的何在。 Hidup kita itu penuh dengan suara-suara notifikasi, saudara-saudaraku. 我们生命充满了很多的消息、通知消息。 Kita hidup tiba-tiba terdengar ting 我们过着生活，突然间我们手机响叮一声， Shopee. 虾皮， Lalu kita coba buka HP, kita lihat Shopee ada jualan apa ya? 然后我们就马上开我们手机想，哎，今天虾皮就是有什么卖什么东西正在打折扣的， Ting TikTok. 然后就是叮的话就是抖音， Wah, ada cerita apa lagi di TikTok ya? 哎，抖音有什么新的消息？ Akhirnya kita dipengaruhi oleh kehidupan kita, dipengaruhi ting tong ting tong ting tong. 我们的生活就是这样子被这些叮当叮当叮当所影响。 Hidup kita digerakkan oleh notifikasi di dalam kehidupan kita. 我们的生活就是因着我们周遭的这些叮当叮当这些消息的话被影响了。 Dan tanpa sadar pun banyak orang yang hidupnya itu seperti itu di dalam kehidupan rohani kita. 不知不觉的话，这样子一个生活带领到我们的灵性上的生活。 Pada waktu kita dipuji, wah rajin sekali melayani. 当受到称赞的时候，就殷勤侍奉； Tapi pada waktu dikritik, ya udahlah, gua nggak mau kerja apa-apa lagi dah. 当受到批评的时候，就马上说：“好啦，我什么都不想做了。 Pada waktu dikatakan, wah lu baik banget, pintar banget, lu kerja setengah mati untuk gereja. ”当你被说到说：“哎，你好厉害哦，你那么聪明”，然后你就拼命的为教会而工作。 Lalu kamu dikritik, lalu mengatakan, kamu nyanyi hari ini jelek banget. 然后今天呢，就是受到批评说：“哎，你原本很厉害，怎么今天表现得不好 Ya udah minggu depan gua nggak mau nyanyi lagi deh.？” 然后就想说：“好，我下个礼拜就不唱歌了。” Yang lebih parahnya, ya udah gua nggak mau di gereja ini lagi, gua mau pindah gereja deh. 更惨的，甚至有人说：“不想在这个教会了，我就不想待在这个教会，我就换另外一间教会。” Akhirnya kehidupan rohani kita itu digerakkan oleh suara orang. 然后呢，这样子的话，我们的属灵生活就被声音所操控了。 Kita dipengaruhi oleh orang-orang yang di samping kiri kanan itu. 我们被周遭的人所影响。 Nah saudara-saudaraku, Yesus berbeda. 耶稣不一样， Yesus tahu siapa dirinya. 耶稣知道他是谁， Yesus tahu tujuannya. 他知道他的目的何在。 Maka pujian itu dia tidak membuat dia melenceng dari tujuan misinya itu. 这些称赞没有使他偏离了他生命上的一个使命。 Saudara-saudaraku, 现在弟兄姐妹， Tuhan tidak menciptakan robot. 上帝没有创造机器人， Tuhan menciptakan manusia itu setiap orang diberikan tujuan hidup. 上帝创造每一个人拥有他自己的一个生活目标。 Kita punya tujuan di dalam penciptaan Tuhan. 在上帝的创造里面当中，我们每一个人有我们的目的。 Apakah kita mendapatkan tujuan hidup kita? 我们是否已经找到我们生活的目的呢？ Orang seringkali berkata, wah anakku lahir. 很多人说我的孩子诞生了， Anak itu lahir, tumbuh, sekolah belasan tahun, di sekolah sampai universitas. 这孩子确实是诞生了，然后呢，成长，读书了10多年，甚至上了大学。 Setelah universitas selesai, dapat kerjaan yang bagus, punya posisi yang bagus, dan makin pendapatan makin tinggi. 大学毕业之后呢，就业之后呢，得到良好的一个职位，得到良好的薪水， Punya posisi yang bagus, punya gaji yang tinggi, lalu mulai pacaran, mulai nikah. 然后成家立业之后呢就成家， Setelah nikah, punya anak-anak. 成家之后也是有儿女，
lalu membesarkan anak-anak itu. 养育儿女。 Anak-anak itu sampai sekolah, ke luar negeri, semuanya tinggal lagi kita berdua suami istri yang tua. 儿女的话也是出国深造，然后生下了一个夫妇，一对夫妇而已。 Akhirnya kita memasuki masa Kaleb. 直到进入了迦勒的年龄， Dan orang mengatakan masa Kaleb itu adalah masa menanti Tuhan datang jemput. 很多人讲到说，迦勒年龄就是等待上帝来接待的时刻， Makanya tidak banyak orang yang mau masuk komisi Kaleb. 因此有很多人不愿意进入迦勒团体， Karena mengatakan komisi Kaleb itu tunggu tempat dipanggil Tuhan. 因为很多人讲说，迦勒就是人们在那边等待被上帝呼召的地方。 Enggak, Kaleb kita itu beda, begitu bergairah. Karena mereka tahu tujuan hidupnya apa. 我们迦勒并不是如此，他们非常的活跃，为什么呢？因为我们的迦勒们知道他们的生活目的是什么。 Nah saudara-saudaraku, kalau Anda di usia Kaleb dan tidak tahu tujuan hidup, ayo datang ke tempatnya aku ya. Kita 亲爱 sama-sama 的弟兄 cari. 姐妹，如果你在迦勒的年龄，然后呢，你不知道你生命的方向，不知道生命的目的，你就来加入我们迦勒 Nah 团体。 saudara-saudaraku, hidup ini puser. Apa itu yang keempat? 生老病死. 哦， Hidup kita bukan lahir, tua, tua, sakit, sakit, mati. meninggal. Ya bukan itu, tujuan hidup kita bukan itu. 我们生活的目的并不是生老病死， Tetapi Tuhan punya tujuan di dalam kehidupan kita yang ingin kita capai. 可是呢，上帝在我们每个人的生命当中有一个目的，然后呢，我们应当要达成的一个目的。 Tetapi seringkali dalam kehidupan kita salah arah karena kita mendengar suara ini, suara itu, suara yang membingungkan kita mau jalan kemana. 问题是在我们生命当中太多嘈杂的声音，让我们就是摇摆不定，让我们不知道我们应当要如何走，要往哪里走。 Yang ketiga yang kita pelajari di tengah pujian Yesus melihat salib. 第三点，我们学习到说，在整个称赞当中，耶稣确实看到十字架， Ini merupakan bagian yang paling dalam dari ayat-ayat ini. 这就是在整个经文当中最深入的一个部分。 Ketika Yesus melihat kota itu, ia menangisinya. 当耶稣看到那个城市，他为他而哀哭。 Coba kita bayangkan di tengah-tengah orang yang penuh sorak-sorai, heboh, semua orang memuji Yesus, tetapi di tengah-tengah itu Yesus menangis. 我们看看，在这个嘈杂的环境当中，那个一个欢呼，人们的声音欢呼来迎接他，那么轰动的一个状况，耶稣确实是在这样状况当中就哭泣了。 Mungkin ada orang akan bertanya, kenapa engkau menangis? 人们会问说：“你为什么哭 Di tengah-tengah kemeriahan, di tengah-tengah pesta, bisa nggak tiba-tiba kita nangis?？” 在整个欢乐当中，在整个一个那么轰烈的一个状况当中，然后他突然间哭泣了。 Yesus menangis karena Yesus melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. 耶稣哭泣是因为他看得到人们看不到的， Orang lain melihat kemenangan, tetapi Yesus melihat penolakan. 人们看到胜利，耶稣看到的是被拒绝； Orang lain melihat mahkota, tetapi Yesus melihat salib. 人们看到冠冕，耶稣看到的是十字架。 Saudara, ini sangat menyentuh sekali. 这个是非常触动到人心的。 Yesus tidak tertipu oleh suasana itu. 耶稣没有被整个环境欺骗了， Dia tahu orang-orang bersorak kepada dia, menyambut dia, mengatakan engkau baik, engkau raja, engkau apa. 耶稣知道，他看到环境正在欢庆他、欢乐他、拥戴他为君王。 Tetapi dia sadar bahwa orang-orang itu tidak sungguh-sungguh mengerti. 可是他了解到这些人们，他们不真正的明白， Bahkan mereka dalam beberapa hari kemudian akan menolak dia. 甚至呢，在不过几天，他们这些人呢会拒绝他。 Itu bagaikan seperti seorang dokter yang lagi periksa pasiennya. 就比好为一个医生正在检查他的病人， Dia tahu pasien ini sudah tidak tertolong lagi. 他知道这个病人的话已经无药可救， Tetapi dia nggak bakalan mengatakan, waktumu tinggal 2 hari ya, hidup baik-baik ya. 他不会说你的生活只剩下2天，你就好好的过着。 Dia akan dengan senyum mengatakan kepada anak-anaknya bahwa mama pergi makan enak, bawa mama pergi jalan-jalan, bawa mama pergi enjoy life. 他只是会以微笑的对你说，你把你的母亲带着去做她想要做的事，吃好的游山玩水。 Tetapi dokter tahu penyakit orang ini udah serius. 医生很清楚知道说这个人病危。 Orang banyak di Yerusalem kelihatannya rohani sekali. 耶路撒冷城里面的人看起来很属灵， Kelihatannya antusias sekali menyambut Yesus. 看起来很积极的来迎接耶稣。 Tetapi Yesus tahu hati mereka jauh.
可是耶稣知道他们心确实是很远离上帝， Dan ini yang membuat Yesus menangis. 这是让耶稣哭泣的。 Saudara-saudaraku, 亲爱的弟兄姐妹， dari pembelajaran ayat-ayat ini, apa yang bisa kita aplikasi di dalam kehidupan kita? 从这一处经文当中，我们如何来引用在我们生命当中？ Yang pertama, 第一个， jangan ukur hidup dari pujian manusia. 不要用人的称赞来衡量你的生命， Pujian manusia bisa berubah. 人的称赞可以改变， Pujian manusia bisa palsu. 人的称赞可以虚假， Pujian manusia itu bisa tidak bertahan lama. 人的称赞是不可以持久的。 Hari ini orang bisa mengatakan kamu luar biasa. 人今天可以说你很厉害， Besok orang mengatakan biasa aja lah. 明天人同样的人都会说啊，普通而已吧。 Kalau hidup kita tergantung kepada pujian orang, maka hidup kita akan terus naik turun, naik turun, naik turun. 如果我们生命只是靠着人们的称赞，我们的生活的话，就这样子会起伏不定。 Dan kita tidak akan maju untuk menyelesaikan misi hidup 我 kita. 们不会也不会因此我们也不会往前走来去完成我们生活的使命。 Tanya kepada diri kita sendiri, apakah aku hidup untuk Tuhan atau untuk penilaian orang? 我们要问我自己，我是为上帝而活，或是我是因着为了人们的称赞而活？ Dunia mengajarkan bahwa kamu harus perform bagus, kamu harus dapat hasil bagus supaya engkau dihargai. 世界教导我们说，你要表现得好，好让你可以得到人家的称赞。 Ya, betul. Itu kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. 我们确实是必须在生命当中完成最好的事情，这一切是为主而做。 Tetapi dasar dari kegiatan kita, apa yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. 我们为什么会拼命的做呢？是为上帝而做，并不是为了取悦人而做。 Yang pertama, jangan hidup dari pujian manusia. 第一点，不要靠着人的称赞而活。 Kalau orang memuji kamu, kamu kan seju. 如果人们称赞你的话，你就说感谢主； Orang tidak memuji kamu juga kan seju. 人们今天没有赞美你，你也是说感谢主。 Karena hidupku untuk Tuhan. 因为我的生命是为主而活。 Yang kedua, 第二点， jangan hanya kagumi Yesus, ikut Yesus. 你不要只是崇拜耶稣，而是要追随基督。 Orang banyak memuji Yesus, tetapi orang banyak itu tidak mengikuti jalannya. 很多人称赞耶稣，可是很多的人没有，这些人们确实没有跟随他而走。 Dan ini bahaya terbesar di dalam kekristenan kita hari 就 ini. 在我们今天的基督徒生命当中最大的危机。 Kita suka dengar lagu rohani, 我们喜欢听属灵的诗歌， kita nyanyi lagu rohani, 我们唱诗歌， kita suka ibadah, 我们喜欢参加崇 kita 拜， suka firman, 我们喜欢听主的话 bahkan 语， kita bisa hafal firman. 甚至我们可以背诵主的话语。 Tetapi ketika orang menyakiti kamu, lalu mengatakan, Musa katakan, mengampunilah, ampunilah dia. 可是呢，当人们伤你的时候呢，牧师对你说，你应当宽恕他。 Oh, tunggu dulu. 你说牧师等等， Ya kan? Bagaimana aku mengampuni, aku disakiti sampai segitu. 他这样子伤害我，怎么如何可以来宽恕他呢？ Kalau dia jahat, aku harus lebih jahat lagi. 如果他对我坏，我应当对他更坏。 Nah, saudara-saudaraku, kamu dengar firman kan? 你听主的话语吧， Kamu ibadah kan? 你参加崇拜吧。 Kamu kenal firman, kamu hafal firman, tetapi kenapa tidak bisa mengaplikasikan firman itu di dalam kehidupan kita? 你知道福音，你并且来执行福音，你听到福音，你明白福音，可是为什么没办法把福音实现在你的生活当中？ Ketika disuruh berkorban, enggak, ntar deh. 当被要求牺牲的时候，你说等等； Ketika disuruh taat, 当被要求顺服的时候， apakah kamu rela? 你是否愿意？ Dunia menuntut kita untuk tidak taat. 世界要求我们不顺服， Dunia menuntut kita untuk melakukan hal yang lebih gede lagi. 世界要求我们去完成更大的事。 Tapi pada waktu kita disuruh untuk mengaplikasikan firman itu di dalam kehidupan kita, kita mundur. 当我们被要求把福音实现在我们生活当中，我们就退缩了。 Saudara-saudaraku, mengikut Yesus berarti tetap jujur walau rugi. 跟随主耶稣、追随主耶稣的意思是说，即便我们亏损，我们仍然的诚实； Tetap setia walau tidak dilihat. 即便没有人看重我们仍然忠心； Tetap mengasihi walau disakiti. 即便受伤仍然去爱。 Orang menyakiti kita, 人们伤害我们， kita belajar mengampuni. 我们学习来饶恕。 Karena itu perintah Tuhan. 这因为是上帝的命 Bukan 令， karena aku suka atau enggak. 并不是说今天我喜不喜欢， Tetapi karena aku mau mengikut Yesus.
乃是因为我想追随基督。 Nah, aplikasi yang ketiga yang bisa kita lakukan. 第三个，我们可以学习， Mari kita tetap berjalan bersama Tuhan walau jalannya tidak nyaman. 即便呢路途不是很舒服，我们依然跟上帝行走。 Yesus tidak berhenti di pujian tersebut. 耶稣没有停顿在那个称赞里面。 Yesus tidak mengatakan, wah enak banget dipuji-puji orang, dialu-alukan orang, disorak-sorai orang, diangkat-angkat orang, lalu aku nikmati dulu ya, salib nanti aja. 耶稣没有说哇，这样受到人们的拥戴称赞那么舒服，好，十字架就等一会儿吧。 Tidak, dia tetap berjalan 他 menuju 没有这样 salib. 说，他仍然是一步一步的迈向十字架。 Saudaraku, mengikuti Kristus tidak mudah. 追随基督的话不容易， Mengikuti Kristus tidak selalu nyaman. 追随基督的话不会一直很安逸， Kadang kita tidak dihargai. 有的时候没有被看重， Kadang kita tidak dimengerti. 没有被了解， Bahkan kadang kita disakiti. 甚至呢被伤害。 Tetapi pertanyaannya, 问题是， apakah kita tetap berjalan bersama Tuhan? 我们是否依然跟上帝一同行走？ Saudara-saudaraku, 亲爱的弟兄姐妹， apa kita hanya ikut Tuhan dan mengatakan Hosana? 问题今天对我们的问题是我们是否只是跟着基督，并且喊着说和散那， Atau kita mau ikut berjalan bersama Dia sampai ke salib? 或者是我们愿意一同跟追随他走到十字架？ Yesus tidak datang untuk mencari mahkota dari manusia. 耶稣没有来寻找人们给他拥戴的冠冕， Dia datang untuk memikul salib bagi manusia. 他来的是为了要为人们来背负十字架。 Dia tidak berhenti ketika dipuji. 当他被称赞的时候，他没有停止； Dia tidak mundur ketika akan disalib. 当他说到要被钉在十字架的时候，他没有退缩， Dia tetap berjalan untuk kita. 他仍然为我们而行走， Dia tetap berjalan untuk keselamatan kita. 他仍然为我们的救恩而行走。 Pertanyaannya, apakah kita cuma mau hosana dan tidak mau ikut ke salib? 问题是我们是否愿意要和善那而已，并且不愿意来跟着他一同走向十字架呢？ Atau kita mau berjalan bersama Tuhan menuju salib? 或者说我们愿意跟他一同行走，迈向十字架行走？ Mari kita berdoa. 我们一同进入祷告。 Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Engkau Allah yang begitu baik. 我们在天上的父，我们向你相感恩，因为你何等美好的上帝， Engkau tidak pernah mundur. 你从来没有退缩， Apapun pergumulan Engkau tetap hadapi. 无论怎么样的挣扎，你仍然面对。 Bahkan terakhir pun Engkau mengatakan kehendak-Mu lah ya Tuhan Bapa yang terjadi. 甚至你说主，愿你的旨意成全。 Tuhan ajarin kami bukan hanya memuji Engkau di saat muda. 主教导我们，不只是在容易的事情我们赞美你， Tetapi pada saat susah pun, pada waktu mengikuti Engkau, pada waktu jalan itu berat, kami tetap mengikuti Engkau. 可是主，即便在多么的艰难、多么的艰辛，我们仍然忠心的追随你。 Kami bukan cuma hanya bersorak hosana, 我们不只是开口喊着和善呐， tetapi kami mau setia sampai salib. 而是呢，我们要忠心走在迈入到 Terima 十字 kasih 架。 Tuhan. 主，感谢你， Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan 我 berdoa. 们是感恩祷告，是奉主耶稣的名来祈求， Amin. 阿门。